Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du, faqala Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Hutan Al-Klantani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan yaitu tersimpan pada 4 bahagi. Muka surat 7. Surat 7 bagi yang kedua 4 8. 9 baris yang ke-9 daripada atas ke bawah. Di tengah tu dia kata dan iaitu. Jumpa deh. Di tengah tu. Dan iaitu. Iaitu mana? Yakni tambatan tu. Duk cara tentang hukum adat. Jadi kita selesai dah cara tentang hukum syarak. Hukum syarak mana undang-undang hak Tuhan. Hatta kepada kita mukallaf melalui utusan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lainnya alaihi wassalatu wassalam. Kemudiannya ada lagi hukum dipanggil hukum adat. Jadi hukum adat hari itu kita menyata dah menyabitkan pertambatan antara satu pekerjaan bagi satu pekerjaan atau menafikan dia satu pekerjaan daripada satu pekerjaan yang lain. Kalau gitu tambatan hukum adat atau ikatan hukum adat itu tersimpan, mana tersangka. Tak lebih tak kurang, itu maksud tersimpan, mana tersangka. Tak lebih tak kurang, itu mana tersimpan, hasar dia panggil. Pada 4 bahagi, yakni pada 4 pembahagian tambatan hukum adat. Mana 4 bahagi?
Pertama badal pada kata empat bahagi. Pertama ditambatkan wujud dengan wujud. Dia panggil ribatul wujud bil wujud. Ikatan ada dengan ada. Mana contohnya? Ikatan ada dengan ada seperti kita tambatkan ada kenyang dengan ada makan. Itu dah. Jadi ada makan, ada kenyang. Nah, gitu. Tambah orang panggil ada makan, ada kenyang. Ribatul adi tu. Diikatkan ada makan, ada kenyang. Ataupun kita kecek bahasa bila makan mesti kenyang. Mesti tu mesti apa tu? Mesti ada, bukan mesti akal. Ingat tu. Sebab apa? Sebab yang memberi kenyang bukan nasi, bukan makan. Hakikat yang memberi kenyang sebenar-benarnya ialah Allah. Jadi kita duk cakap makan 2 pinggan mesti kenyang. Mesti tu apa tu? Mesti apa tu? Kalau orang tak mengaji tauhid, tak mengaji ilmu akidah, mesti situ tu mesti akal. Tak terima nak lapar sudah. Nah, kalau orang mengaji tauhid, mesti situ mesti pada adat. Pada adat saja. Nah, maka hukum adat ni sah menyalahi. Sah menyalahi mana? Makan tak kenyang-kenyang. Terima? Terima. Nah, terima pada apa? Pada akal kita terima. Tu makan banyak. Nah, tapi tak kenyang-kenyang. Terima pada akal. Pasal yang memberi kenyang bukan makan atau makanan, bukan. Hakikat yang memberi kenyang ialah Allah. Itu. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Wal fi'lu dan bermula perbuatan fit ta'thiri pada memberi kesan, memberi bekah, pada mudarat ke pada manfaat. Kita kata kenyang, manfaat, lapar, mudarat, sehat, manfaat, sakit, mudarat, kayak gitu. Perbuatan siapa tu yang memberi seperti itu tu? Laisa illa, tidak adalah ia illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Melainkan hanya perbuatan Allah Ta'ala yang maha mengerasi di atas hambanya. Tak ada. Ada aircon, pasang aircon, on aircon, ada sejuk. Mesti sejuk. Tu tambah ada dengan ada tu. Tambat tu dipanggil ribatul adi, tambatan secara adat. Panah pasal aircon. Mana kalau panah pasal aircon? Pasal kong mesti sejuk. Mesti apa tu? Mesti pada ada. Bukan mesti pada akal. Kerana yang memberi sejuk Allah. Yang menjadikan sejuk Allah. Yang menjadikan aircon pun Allah. Sabab dan musabab dua-dua Allah yang menjadi. Dan Allah boleh jadikan sabab, tidak ada musabab, boleh. Pasal aircon tak sejuk-sejuk. Mana tak servis tu, tak servis tu. Tak servis tu. Ataupun tak ada sebab tapi ada musabab. Aircon tak ada tapi sejuk, boleh? Boleh. Digeting Highland siapa hok bodoh pakai aircon. Tak ada siapa dia hok bodoh. Hok bodoh tak saya, hok cerdik lagi tak pasal. Kayak gitu. Tu nak ayat kata Tuhan boleh buat ada sebab, tak ada musabab, ada musabab tanpa sebab, boleh. Allah Maha Kuasa belakangnya duk belak. Dah kita duk kata kalau panah pasal kong mesti sejuk, mesti pada adat je. Kerana yang menyejuk hakikat bukan aircon, Allah. Di sisi kita pasang aircon pada adat, Allah jadikan sejuk. Pada akal sah menyalahi. Gitu. Ingat tu. Tu. Jadi kalau orang tak mengaji ilmu tauhid, pasal aircon tak sejuk, tak terima dengan akal, mana boleh, mesti sejuk, nama dah aircon. Sudah. Apa-apa kalau dia nama aircon mesti dia kena sejuk. Mesti. Yang menyejuk siapa? Sudah. Kalau dia ada tauhid sikit ada iman sikit dia tak berani nak jawab. Yang menyejuk ni Allah. Dia tak berani nak jawab. Tapi dia bengong. Dia bengong apa? Dia bingung antara hukum akal dengan hukum adat. Ini bahaya.
Nah, kita kena beza. Bui tahu boleh reti beza antara akal dengan adat. Itu beza. Sebab tu kata Imamul Haramain, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli bahwa laisa bi'aqili. Siapa yang tidak mengerti hukum akal yang tiga, tapi hukum akal tu wujub, istihalah, jawaz. Wajib, mustahil, jaiz tu orang panggil muta'allaq bagi hukum akal, tepat yang digantungkan hukum kepada dia tu. Maka orang ni bahwa laisa bi'aqilin, orang ni pada makna tidak ada akal. Tidak ada akal bermakna gila. Tapi gila tak nampak gila, ini bahaya. Nah, kita dah sebut semua, gila tak nampak gila dengan gila tak nampak gila, mana lebih bahaya? Lebih bahaya gila tak nampak gila. Kayak gitu. Kalau gila nampak gila tu senang. Lanjai bogel, pakai spendu saja, rambut panjang keras sebelah. Nah, duk jalan cari makan kat tepi lokal, kat tepi tu siapa. Gila ni. Tahu lah. Tu sudut garau dengan dia lah. Nah, bahaya. Tapi kalau gila tak nampak gila, ini bahaya. Pakai kopiah, pakai sokok, pakai serban, pakai jubah, janggut lagi, ceramah pula. Padahal gila. Nah, mana gila? Hukum yang nak diputuskan oleh akal dia sendiri dia tak reti, dia tak tahu. Tak boleh beza antara akal dengan adat. Mana boleh makan ubat mahal ni, doktor pakar ni tak sembuh. Sudah. Mesti sehat, mesti sembuh. Mesti apa tu? Tanya dulu dia, mesti apa? Mesti pada adat. Alright, betul. Dah kalau pada adat, pada akal sah menyalahi. Makanlah ubat mahal mana, pakar doktor pakar banyak orang. Kalau Tuhan tak bagi sihat, sakit situ juga. Kayak gitu. Cuma kita tu berusaha. Ikhtiar. Pasal itulah kita orang ahli sunnah wal jamaah ni telanlah Panado satu lori pun kalau tak sembuh demam tak nyagi bakar kilang Panado. Pasal apa? Pasal kita faham yang memberi sihat, yang memberi sembuh Allah, bukan Panado. Kalau gitu apa makan Panado? Tuhan suruh kita usaha, ikhtiar. Kayak gitu. Kalau nak accident kau bawa lah selu pun memang. Memang betul. Kalau Tuhan nak bagi accident juga. Kalau kita bawa slow pun bawa 20 km. Tak naik meter. Takutnya dia accident. Lekong mari lari baru mati betul. Iya. Tapi kita tu nak tahu di mana kita accident ke tak accident. Tahu tak? Tak tahu. Oleh kerana tak tahu itulah kita ikhtiar usaha. Patuhi hak laju. Pakai seat belt. Nak masuk lain, nak masuk cabai segenar. Segenar dulu, jangan masuk cabai dulu baru segenar bengong. Ni. Ni masuk cabai dulu baru segenar. Nak masuk cabai tu segenar. Tak. Tapi kalau kita buat lagu tu pun accident. Tahulah kita. Qaddarallah. Inilah takdir Allah Taala atas kita. Pasal perbuatan kita tidak memberi bekah, hanya sebatas ikhtiar dan usaha saja. Mana kudrat kita tu usaha, kasab dia panggil. Kudrat kita ada kudrat. Jangan kita kata kalau tak ada kudrat tu jabriyah dia panggil. Jabariyah. Kok jabriyah ni hamba tak ada kudrat, tak ada iradat. Hamba ni seperti tisu, seperti kapah. Bila angin tiup ke mana, ke situlah dia jatuh. Dia gugur ke mana angin tiup. Manusia ni seperti itulah kata Jabriyah. Tak ada kudrat, tak ada iradat. Allah berlaku. Nampak? Allah berlaku. Jadi Jabriyah ni sesaknya bila? Bukan sesak tu memang tentu dah sesak. Kufurnya bila? Tiap-tiap sesak tu belum tentu kufur. Tapi tiap-tiap kufur pasti sesak. Kayak gitu. Sesak tu ya. Tapi kufurnya bila? Bila dia menghalalkan benda yang haram. Tu bau kafir, bau kufur. Mana? Dia nak minum arak ni. Kata, arak tu haram. Mana ada haram dia kata.
Bukan saya ni, Allah yang menggerakkan tangan saya. Allah yang menggerakkan tangan saya pegang botol arak ni. Allah yang menggerakkan tangan saya. Allah yang menggerakkan air arak ni masuk dalam mulut saya. Saya seperti kapal yang tidak ada kudrat iradat. Tak mampu saya nak tolak. Allah belaka. Jadi mana ada haram? Tu ketika tu bau kafir. Kafir ketika tu pasal menghalal benda yang haram. Jadi kalau ngajar Jabriyah ni kita tak sedut berhujah dengan ayat Quran hadis apalah. Kita buku 5 ya. Dem atas muka ya, pou gitu. Kalau dia marah kita tak saya pun seperti awak juga. Bukan saya, Allah. Saya pun tak ada kudrat iradat macam awak juga. Tak tahulah tiba-tiba Allah Taala genggam tangan saya berpau atas muka awak. Awak marahlah Allah. Itu lagu tu dah. Itu lagu tu yang nak ujah dengan Jabriyah. Kalau Jabriyah tu manusia atau makhluk ni tidak ada kudrat iradat. Semua Allah belaka. Maknanya manusia ni majburan zahiran wa batinan. Itu dia panggil. Digagahi, dipaksai secara zahir dan batin. Lawan bagi Jabriyah dia panggil Qadariyah. Bukan Qadiriyah. Qadiriyah tu Syekh Abdul Qadirul Jailani, tarekah tasawuf tu, sufi tu. Jangan tukar. Qadariyah ni sesak Mu'tazilah Qadariyah tu. Lama saya tarekat Qadariyah sudah. Ada tu mari jalan pondok saya pakai scuba tinggi besar scuba dia tajam jatuh cicuk belah dua tak ada ngucap. Saya tarekat Qadariyah Ustaz. Qadariyah sesak Qadariyah. Mana sesak? Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani Qadiriyah. Itu tasawuf. Kok ni dalam bab tauhid usuluddin ni Qadariyah, lawan bagi Jabriyah. Kalau Jabriyah Tuhan belaka, Qadariyah kita belaka. Allah sudah bagi kudrat iradat pada kita. Kita hamba punya kudrat, punya iradat. Kita belum nak bini dulu, masa duk bujang. Macam mana boleh bini? Macam mana boleh bini? Ada nak tak? Kau tak ada, tiba-tiba bangun, bini gitu. Nak bini tu, betul tak? Ada dia kata iradat kita. Siapa hok dengar tangan tu email tu? Aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Kita dah duduk ya tangan tu email tu. Kalau gitu kita ni ada kudrat, ada iradat. Kudrat iradat kita lah yang menentu dan menjadikan apa-apa yang kita tentu. Sesak juga. Patut Allah tahu apa dah, you duk relax. Dah you bagi dah kudrat iradat kita lah buat kerja, apa kita nak mesti dapat. Itu. Ni pada kufurnya selisih pendapat ulama. Sesak pun sepakat. Wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi bekah dengan kekuatan kuwah kudrat ya Allah Taala letak jadikan pada diri dia, maka akidah tersebut sesat, bid'ah, dalalah, jangan kita ikut. Jadi kalau Qadariyah lawan bagi Jabariyah mana? Kita hamba ni mukhtaran zahiran wa batinan. Kita yang menentu, kita yang menjadi secara zahir dan batin. Apa yang kita nak, kita tentu. Apa yang kita tentu, kita yang membuat, kita yang menjadikan, kita yang mengerjakannya, memperbuat perbuatan tersebut. Itu Qadariyah. Itu Qadariyah. Sesaat. Cuma kufurnya khilaf. Kalau ulama wara'an nahri, ulama di Maturidiyah, ulama di Samarkand dia apa? Kafir tu. Hukum kufur dah. Keras sikitlah. Tapi kalau ulama jumhur ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah masih lagi tidak menghukum kufur. Pasal dia kata Allah yang menjadikan kudrat iradat pada hamba, dengan kudrat iradat yang dijadikan oleh Allah tadi, hamba tu yang menentu dan membuat apa-apa perbuatan yang dia mau, yang dia tentu. Patut Allah
Allah relax lah. Oh, siya kau Tuhan dah tu. Mak kerja semua. Tu. Nah. Sesat. Jadi hak betulnya mana? Di tengah-tengah tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana? Yakni kita tu bukan tidak ada kudrat iradat. Tu tolak Jabariyah. Kita tu ada kudrat iradat. Allah jadikan pada kita kudrat dan Allah Ta'ala jadikan pada kita iradat. Tapi fungsinya beza. Gitu. Iradah kita, sifat penentu atau kehendak kita, penentu kita tu bukan menentu, tapi memilih saja. Pilih. Nak pergi masjid ke, nak lepak kedai kopi ke, boleh. Nah, ada apa-apa tekanan perasaan tak? Tak ada. Nak pergi kedai kopi, meletup kereta. Oh, tutup lama dah kedai kopi. Betul? Tak ada. Jangan kata kedai kopi, disko sekalipun. Nak pergi masjid kau nak pergi disko. Boleh pilih? Boleh, bebas. Bebas awak nak pilih. Pergi disko meletup tak kereta? Ndak siapa molek-molek duk cocok bitel. Nah, tu. Kalau orang nombor 2 dalam negara pun cocok bitel juga tak tahu. Ada saya. Nah, bebas secara zahirnya kita memilih. Jangan maksiat tu. Lagi pula ambil duit. Nah, ambil duit benda-benda maksiat pula. Masjid free. Nah, kalau ada tabung pun itu sukarela bukan paksa. Betul? Nah, dak ambil duit kena ada orang jamu belum makan free. Dia pun pilih pergi masjid. Bebas tak? Bebas. Tapi bila dia pilih, maka tahulah bahawa pilihan dia ketentuan Allah azali lagi. Bila dia pilih, lalu bergerak tubuh dia tu dia panggil usaha. Kasab, kalau mari masjid usaha baik. Kalau pergi disko, iktisab dia panggil usaha jahat. Jadi kudrat hamba ni usaha baik, usaha jahat. Iradat hamba ni memilih yang baik, memilih yang jahat. Yang menentu dan menjadi Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu. Jadi kita hamba ni mukhtaron zahiran, pada zahirnya bebas memilih, bebas berusaha. Tapi pada hakikatnya majburan batinan. Gitu dah. Baik. Itu nantinya perbahasan dalam af'alul ibad. Al-ikhtiyariyah dibahas perkara tersebut. Baik. Kalau gitu yang pertama daripada tambatan adat yang 4, pertama ditambahkan wujud dengan wujud. Dia panggil ribtul wujud bil wujud. Mana misal seperti kita tambatkan ada kenyang dengan sebab ada makan. Gitu. Dengan tu bawa sababiyah. Pasal makan tu sabab, kenyang tu musabab dia panggil. Jadi bila ada makan, sebab bagi adanya kenyang. Mesti kenyang. Kita tambahkan wujudnya makan dengan wujudnya kenyang, itu dipanggil ribtul adi, tambatan ikatan secara adat sahaja, bukan secara akal, bukan. Nah, habis. Dan kedua ditambatkan Adam dengan Adam, bukan Adam tutuk kita, Nabi Adam ain bil ain. Adam dengan Adam, dia panggil ribtul Adam bil Adam, ikatan tiada dengan tiada. Lagu mana? Misal seperti kita tambatkan ada lapar dengan sebab ketiadaan makan, kayak gitu. Kerok-kerok bunyi buruk demo. Wano? Tak makan kau? Tak makan lagi. Tak makan. Tidak makan, tiada makan. Adam, tiada tu. Betul? Maka tiada kenyang. Tu. Tu nah. Baik. Jadi keduanya Adam dengan Adam, betul. Ditambahkan Adam kenyang. Adam ni mana tiada kenyang dengan Adam makan, yakni tiada makan.
Jadi tidak kenyang tu sebab apa? Sebab tidak makan. Jadi tidak makan tu sebab bagi tidak kenyang. Dia panggil ribtul adam bil adam. Ikatan tiada dengan tiada. Tiada makan, tiada kenyang. Tiada aircon, tiada sejuk. Tiada kipas, tiada angin. Tiada lampu, tiada cerah. Ikutlah. Tiada penadol, tiada sembuh demam. Gapo lagi nak kata? Sebut lagi lah. Tiada gapo lagi. Apa sajalah yang berlaku atas muka dunia ni. Tiada kereta, tiada sampai. Tu. Semua betul lah tu, betul tak? Secara ada ada. Secara ada aja tak ada kereta tak sampai. Tapi kalau Tuhan nak bagi siapa boleh? Boleh. Yang menyampai Allah. Ni jaga-jaga ni. Kalau kita tak menguasai hukum akal, hukum adat, bimbang-bimbang takut kita ingkar karamah aulia, keramat para wali. Ingkar karamah para wali yang sabit di dalam Quran, dalam hadis mutawatir, maka fasik mubtadi'. Fasik mubtadi'. Mana ahlul bid'ah wad dhalalah. Kalau keramat hok tak tahu main mana cerita, tu tak jadi apa-apa. Banyak juga cerita dia katanya. Hebat berdoa nak duduk. Daripada bangun ke duduk tu 70,000 kali khatam Quran. Hotel lagu mana? Karamah aulia ya. Memang boleh jadi. Tapi betul tak cerita tu? Siapa hak saksi? Siapa dengar dia baca Quran? Daripada bangun nak duduk 70,000 kali khatam Quran. Ni bangun. Lepas tu duduk. Kuliah tak dah habis. Betul tak? Ina tak dah habis. Nak yang hebatnya wali dia. Kalau karamah hak lagu tu tak sabit, tak ada mutawatir, hak tu kalau kita tak percaya pun tak apa. Tak jadi fasik mubtadi' kita. Tapi kalau karamah tu sabit, seumpama Maryam bintu Imran. Sabit dalam Quran tu. Nabi Zakaria tanya, siapa dia uri kamu buah ni? Bukan musim dia ni. Tengok. Tu karamah tu. Buah-buah yang bukan pada musimnya, tapi ada di mihrab Maryam bintu Imran. Itu. Maka karamah aulia, keramat para waliullah. Itu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, duk tengah khutbah Jumaat di Madinatul Munawwarah, berapa ribu batu tentera Islam jauh. Sayyidina Umar tak tengok, tapi Allah singkap hijab nampak. Nampak. Bila nampak, Allah sampaikan suara Sayyidina Umar kepada tentera Islam, Sariyah Jabal. Tentera ke bukit. Dengar. Tentera Islam tu, suara Sayyidina Umar ni. Naik bukit. Selamat. Muncul sahabat tu ahli sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah, ni siapa ni? Jinggo dia ni. Toke Sayyidina Umar duduk Madinah. Karamah aulia. Atau mutawatir. Siapa engkar, maka fasik mubtadi' dia. Gitu kan? Tuhan boleh buat. Tak ada masalah. Sebab karamah aulia amrun khariqun lil adati yazharu ala yadil wali. Perkara yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal. Yang zahir pada diri seorang yang wali. Wali ni makna mukmin taqi, beriman yang bertakwa. Itu makna wali. Tahu di mana dia wali? Subhan dia Abul Haq mula tak je pakai kek pun. Pakai sebega. Janggut dia panjang sah. Mesti wali ni. Kambing tak pernah cukup. Bukan situ nak kenal wali, bukan situ. Tak ada alamat zahir wali di pakaian ni, tak ada. Lepas tu payah. Itu hikmahnya kita kena sengka baik sesama muslim. Barangkali orang yang kita nampak biasa-biasa saja. Tak ada pakai kopiah, tak ada pakai songkok, pakainya baju t-shirt, pakai seluar jeans, tapi tutup aurat, bersih. Barangkali wali tu. Mukmin, iman yang sah. Taqi, bertakwa pada Allah, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegak. Boleh jadi. Kita tahu di mana? Tak tahu. Itu.
Nak kenal wali ni payah. Likulli syai'in alamu, tiap-tiap sesuatu tu ada tanda. Tapi bagi waliullah tak ada tanda. Nah, tak ada tanda. Allah ni kita ni tanda. Allah tu ada. Kayak gitu. Allah lagi mudah nak kenal. Waliullah payah nak kenal, tak ada tanda. Kata Imam Kushairi dalam kitab Risalah Kushairiyah, sekurang-kurang nak dikatakan inilah tanda waliullah. Nah, bolehlah, tapi itu pun bukan lagi. Sebab ada juga acok aceng pun. Boleh. Ada juga tak nak kata acok aceng waliullah. Mana? Pemurah dan tidak pemarah. Paling kurang nak dikatakan wali. Pemurah dan tidak pemarah. Kan kita terbalik, pemarah tidak pemurah. Nah, seria ya pui. Oi. Saat ni mai minta sedekah dah, minta buluk. Ambil seria bukan sejuta. Kita tu pemarah tidak pemurah. Tapi tu pun bukan alamat pasti, bukan. Pasal ada juga orang bukan Islam pun pemurah. Betul. Ini masjid ke ustaz? Masjid. Ini ekon saya bagilah. Pemurah ya. Saya bagi free. Nah, lu kena banyak doa supaya saya punya bisnes. Pemurah ya. Tak pemarah. Salah tepuh sikit kereta dia apa? Tapa sikit aja ni. Pergi. Aceng ahleng lu jangan kata waliullah. Melayu gini. Jadi nak kata alamat waliullah tu apa? Tak boleh. Rahasia Allah. Hikmahnya apa? Supaya kita husnuzon ma'a ibadillah. Sangka baik sesama hamba Allah. Begitu. Tu. Tu. Apalagi kalau ingkar mukjizat. Tu takut jadi jatuh kufur. Ingkar karamah yang mutawatir fasik mubtadi'. Ingkar mukjizat yang mutawatir dalam Quran, dalam hadis. Tu jatuh kufur wal'iyadu billah. Pasal tak boleh beza akal dengan adab. Dia baca Quran. Iyo, kau Nabi Ibrahim masuk dalam api sejuk selamat. Cerita Doraemon ni. Sudah. Kayak gitu. Mana ada? Aku tepuh bara api rokok pun panas. Ni api besar. Sejuk selamat. Tak logik pada akal. Sudah. Tak logik pada akalnya benda ke dia. Tak ni. Padahal pada ada saja pada akal logik dah. Logik. Mana boleh gitu? Mesti kalau ada api terbakar. Ada api ada kebakaran. Itu ribetul wujud bil wujud. Kata mesti pada ada royak dia, bukan mesti pada akal. Gitu dah. Habis. Jadi kalau ribetul adam bil adam, tiada kebakaran dengan sebab tiada api. Gitu. Tak ada kebakaran pasal tak ada api. Itu lagu tu dah. Tu maknanya. Semua ni soh menyalahi belaka. Dan ketika ditambatkan wujud dengan adam, ribetul wujud bila adam dia panggil. Ikatan ada dengan tiada. Mana misal seperti kita tambahkan, kita mestikan, gitu dah. Tambak lama tepaya tambak lembu dekat musim korban ni tambak lagu mana ustaz? Ikat kali tekok kau. Bahasa zaman dulu tambak. Kalau kita lah ni tak cakaplah tambak, mestilah. Tu. Kita mestikan. Itu mana kita tambatkan, mana kita mestikan. Tu. Seperti kita mana ni? Seperti kita tambatkan, yakni kita mestikan ada lapar dengan ketiadaan makan. Tu ribetul wujud bila adam dia panggil. Ikatan atau tambatan ada dengan tiada. Mana? Tambah ada lapar dengan sebab ketiadaan makan. Tak ada makan, tak makan, tidak makan. Mana kita memastikan ada lapar, ada tu wujud. Dengan sebab tiada makan, tiada adam dia panggil.
Ha, kita memesti itu mesti apa tu? Mesti ada, bukan mesti akal. Ha, tu jangan nak jaganya. Jangan duk mesti akal, jangan. Tapi kita kecek tu tak apalah. Nah, wano lapar, dah tak makan. Oh, tak apa. Mesti ke? Oh, mesti padang ada. Ada. Kita kecek tu tak apa atas jalan ada. Asal kita faham itu ada. Nah. Jangan terlampau tauhid sangat. Nah. Pergi makan. Tak apa. Allah Taala bagi kenyang dah tak dia. Weh. Nah, di sisi saya makan nasi goreng Cina, Allah bagi kenyang. Oh, tak cakap gitu. Nah. Kalau kenyang dah makan dah nasi goreng dia. Kayak gitu. Makan dah nasi goreng kenyang. Makan nasi goreng bagi kenyang gitu. Tak cakaplah. Benda tu dah ada dalam pegangan kita. Tapi kalau orang tak mengaji akidah, ya boleh jadi. Boleh jadi apa? Boleh jadi betul yang etikak. Nasi goreng Cina yang makan tu yang memberi kenyang pada dalam diri dia, perut dia. Boleh. Dan itu adalah syirkul akbar, syirik yang terbesar. Syirkul jali, syirik secara terang-terangan. Syirik yang tidak diampun oleh Allah Ta'ala dosanya kalau mati, bahkan kekal di dalam api neraka. Itu syirik tu. Mana? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah. Syirik mana tu? Bukan riak, ujub, sum'ah, takabur, bukan. Hak tu syirik khafi. Hak tu syirik secara halus. Itu dosa besar. Kalau Allah nak ampun, Allah boleh ampun. Kalau Allah tak nak ampun, maka masuk neraka. Gitu. Tapi yang dikatakan oleh Allah, Allah sekali-kali tidak akan ampun dosa syirik. Syirik mana? Syirik akbar tadi. Mana syirik akbar? Mengiktikadkan ada zat selain zat Allah sama seperti zat Allah. Atau ada selain daripada Allah sifat-sifatnya sama seperti sifat Allah pada nama dan makna. Atau ada pada selain daripada Allah perbuatannya sama seperti perbuatan Allah pada pihak memberi bekas pada manfaat atau mudarat. Kata dia tu. Bila etikad nasi goreng memberi kenyang, bermakna nasi goreng itu selain daripada Allah. Betul? Kalau nasi goreng itu Allah. Nasi goreng Allah. Betul tak? Bukan Allah nasi goreng itu makhluk Allah. Tiba-tibanya kita etikad nasi goreng inilah yang memberi kesan pada kenyang, pada manfaat kenyang. Bermakna ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah yang sama seperti perbuatan Allah. Mana? Memberi kesan tadi. Mati dalam keadaan ni enggak, walaupun disembah yang di kapan, di solat, di doa, di telking, di tahlili, di ngatik. 7 hari 40 hari dihadap kiblat, tanah perkuburan Islam, tapi hakikatnya nanti membelakangi kiblat. Tak boleh jawab Allah Rabbi. Tak boleh. Man Rabbuka? Tak boleh jawab. Masuk dah? 2 minit. Tak boleh jawab Allah Rabbi. Bukan akidahnya man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tak boleh jawab. Nak jawab gua Allahu Rabbi nasi goreng wi kenyang. Penado wi sehat. Ekor wi sejuk. Kipas bagi angin. Lapu bagi cerah. Kereta yang menyampai. Kapal terbang yang melanding. Tak boleh laku tu. Tak boleh laku tu. Pala mana ustaz? Tak boleh pada etika. Betul. Boleh pada bercakap atas jalan isnad majaz akli dipanggil. Atas jalan adat. Dia mau pergi buat haji dengan apa? Dengan kapal terbang lah. Dengan flight lah. Dengan pesawat. Pesawat. Flight yang menyampaikan pada hakikat Allah. Tapi pada adat kita cakap atas jalan adat. Tak apa. Namun dia mau pergi buat haji dengan apa? Allah yang menyampaikan. Wow. Tauhidnya dia. Tak salah cakap gitu dah sini. Dia mau mari masjid dengan apa? Allah yang menyampaikan. Di sisi saya naik motor. Panjang jadi. Kawan mari dengan motor. Tak apa. Tapi pada pegangan motor yang menyampai. Tidak.
Allah yang menyampai. Di sisi sababnya kita naik motor, Allah yang menyampai. Pada adat sah menyalahi. Boleh tak? Naik motor nak mari masjid tak sapa masjid. Boleh? Boleh. Sapa hospital. Ha. Engkau Tuhan Maha Kuasa ke? Wala iazubillah lah tapi. Ha tu. Jadi sebab tu bila kita sapa ke masjid dengan motor, alhamdulillah. Ha ya. Syukur pada Allah Taala. Ha, bunyi totek-totek. Ha, saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, dan keempat ditambatkan adam dengan wujud. Mana kita ikat tiada dengan ada. Itu ribatul adam bil wujud dia panggil. Nah, ikatan tiada dengan ada. Mana misal seperti kita tambatkan, yakni kita memestikan, bahasa lain panggil mestilah, melazimkan, memperwajibkan ketiadaan lapar dengan sebab ada makan. Nah, tak ada lapar, ketiadaan lapar, mana adam. Nah, sebab apa tak ada lapar tu? Dengan sebab ada makan. Tak ada panah, pasal ada ekor. Tak ada gelap, pasal apa? Ada lampu. Tu. Tak apa lagi? Ikutlah. Apa-apa saja hak bahasa sabab dan musabbab. Nah, itu semua dipanggil ribtul adi, ikatan secara adat. Mudah nak ingat tu. Nah, kalau tanya ribtul adi, ikatan secara adat ada berapa? Ada 4. Ribtul wujud bil wujud, ribtul adam bil adam, ribtul adam bil wujud, ribtul wujud bil adam. Gitu. Ikatan ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Ada dengan ada makan, ada kenyang. Tiada dengan tiada, tiada makan, tiada kenyang. Ada dengan tiada, ada makan, tiada lapar. Tiada dengan ada, tiada lapar, ada makan. Ya main gitu. Nah, semua tu dia panggil ribatul adi, ikatan secara adat. Jadi kalau kita kecek atas jalan adat tu, fahamlah orang mukmin bahawasanya yang menjadi hanya Allah. Nah, betul tak? Maya gawo, maya kereta. Cakap cara adat tu. Tapi hati kita faham, iktikad kita bulat yang menyampai bukan kereta Allah. Di sisi kita usaha bawa kereta, Allah yang menyampaikan. Pada akal sah menyalahi. Pada adat sah menyalahi, yang itu. Pada adat sah menyalahi. Kenapa? Karena akal kita harus apa? Harus tak sampai, harus sampai. Kenapa? Karena Allah tidak ada wajib di atas diri dia untuk mengadakan apa-apa pada makhluk ni. Harus saja. Wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal is'adu. Harus pada hak Allah Ta'ala nak mengada atau nak meninggalkan mengada, nak mencelakakan mana-mana hamba dan nak membahagiakan mana-mana hamba, nak memukminkan mana-mana hamba, nak mengkufurkan mana-mana hamba. Harus. Bukan dia wajib tak. Nah, bukan Tuhan kena buat baik pada hamba. Tak boleh. Tuhan kalau dia buat mesti kena buat baik. Tak ada lah kalau kufur, fasik, maksiat ke apa ni, tu hamba sendiri. Allah tak ada kaitan pun. Allah tak ada campur tangan apa pun. Itu jadi Mu'tazilah tu. Nah, wa man yakul fi'lu salahi wajabah 'alal ilahi qad asa al adabah. Siapa yang mengatakan wajib atas Tuhan buat baik, solah dan aslah, buat yang terbaik, yang baik dan yang terlebih baik pada hamba, wajib, maka dia benar-benar jahat akhlak adab dia dengan Allah Ta'ala. Dia memperwajibkan Tuhan. Berat. Jadi Tuhan kalau tak buat kan, Tuhan maksud ngaka apa? Jadi wajib apa tu? Kalau kata wajib akal, Tuhan buat baik pada hamba, bermakna tak ada hak jahat, tak ada hak buruk. Mana? Sehat dengan sakit, mana hak buruk? Mana hak baik? Sehat baik, sakit itu buruk. Bermakna tak ada hospital, tak ada orang sakit, betul? Realitinya ada orang sakit? Ada. Kalau wajib atau Tuhan buat baik pada hamba, bermakna tak ada hamba hak sakit, hak kronik, hak ICU, hak lapar, hak gelandangan, tak ada. Pasal sehat, kaya, perut bucik, makan kenyang, nak gemuk metok, rumah besar, 4 tingkat, bini banyak, anak beriuk, semua tu terbaik. Pas semua gitu lah.
Semua bini pak lah kau ni. Ya. Oh, nak lepas orang pun. Semua anak beriak belakang. Semua rumah istana belakang. Semua susna belakang gitu. Tak. Ada kaya, ada miskin, ada susah, ada geladangnya, ada sangat kaya, ada biasa-biasa saja, ada cukup-cukup makan, ada sehat, sangat sehat, ada sakit, sangat sakit. Nah, siapa buat? Hakikat siapa buat? Hakikat ni Allah. Cuma kita je cakap atas jalan ada. Itulah minum air manis semua kedai kopi. Kecil manis. Duk besar semua dah. Bola pokmu duk kedai kopi juga. Tu cakap tu atas jalan adat saja. Betul? Ngepek tu atas jalan adat. Itulah duk besar semua. Jangan duk makan manis-manis kuat sangat. Jaga sikit. Puasa kalau boleh dayuk. Cakap semua atas jalan adat belaka tu. Atas jalan ada. Qarinahnya apa? Iman. Qarinahnya mana? Dalil. Dalil bahawasanya kita hanya bercakap tu atas jalan adat, kebiasaan. Pegangan kita Allah. Apa qarinahnya? Iman tu lah. Tapi kalau orang tak ada iman, memang zahir tu gitu dah dalam hati dia. Macam kita orang mukmin, demam, getar-gegar. Makan Panadol 2 butir, segar. Tak ada demam tu. Mana nampak segar? Ya kata jadi Panadol tu. Makan 2 butir cabut cung. Cabut cung nah. Ayatnya lajunya cabut demam tu. Cabut cung penyakit. Siapa hak cakap tu? Muhammad, Zaid, Khalid hak main mengaji tauhid tiap-tiap Selasa ketiga ni. Tak okey tu nah. Berat ni syirik ni jangan. Dia cakap tu atas jalan ada. Tapi kalau acong leng long leng teng long long anak dakarupan ala gapah hok cakap gitu, ada iman dia? Tak ada. Maka kalau dia kata, tadi acong awak saya nampak demam, ni nampak sihat. Itu Panadol lah. Betul-betul mujarab lah. Memang betul-betul dia etikot Panadol yang mencabut penyakit. Pasal memang dia tak ada iman. Dia mengaji ilmu tauhid. Ada? Mari di sini sekali. Ada? Tak ada. Maka kalau orang tak ada iman, memang apa hak dia bercakap dengan zahir itu, itulah batin yang diiktikadkan. Adapun kita orang hak mengaji ada iman, hak kita bercakap tu hanya atas jalan adat sahaja, kebiasaan saja, isnad majaz saja. Hak sebenar adalah hati. Maka tak payah kita tuduh-tuduh syirik. Jangan. Mau syirik ente syirik ente jangan. Mudah nak mensyirik orang Islam, orang mukmin jangan. Orang mukmin ni sudah ada iman. Itu habis. Kemudian kita sambung semula pula. Mana tadi? Seperti kita tambatkan, kita mestikan ketiadaan lapar dengan sebab ada makan. Tapi semua sekali kepak-pak tadi. Ribatul adi tadi. Ikatan adat yang 4 tadi tu. Ikatan ada dengan ada dengan tiada dengan ada, tiada dengan tiada tadi tu. Serta soh menyalahi pada sekaliannya. Soh. Ada dengan ada makan, ada kenyang. Soh tak? Ada makan, tiada kenyang. Soh. Tiada makan, tiada kenyang. Soh tak? Tiada makan, ada kenyang. Soh. Tak makan, kenyang. Boleh? Boleh. Kalau Allah nak bagi kenyang boleh. Bos takak makan batu tu biasa. Baca lagi kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali cerita. Ada orang-orang fuqara dulu, orang wali-wali Allah, batu tu makan ni. Kuat telai, kenyang macam burger. You pelik dia kata. Apa makan batu? Pelik apa? Dajjal nanti bukan duk makan batu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kenyang. Nak kata apa? Terima pada akal, terima. Lama kata cerita dongeng apa? Mana ada? La ilaha illallah, la ilaha. Kata ada kemarin la ilaha illallah kenyang ke?
Hak tu bukan kenyang la ilaha illallah, mentah kedaruh lepas la ilaha illallah 2 pinggir umur. Hak tu. Nah, tapi boleh terima dengan akal? Boleh. Kenapa? Sah menyalahi. Nah, tiada makan, tiada kenyang. Tapi sah tak nak tiada makan, ada kenyang? Sah. Boleh. Nah, semua pak-pak kita, kemestian yang kita mestikan pada adat tadi, sah menyalahi belaka. Dah. Kalau kita reti hak ni, barulah mukjizat, irhas, karamah, ma'unah. Itu semua kita tidak akan ingkar. Kita tak akan ingkar. Itu dah. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula. Dan ada pun hukum akal. Baru nak masuk hukum akal. Jadi sebenarnya hak dalam ilmu tauhid ni yang terpenting sekali kita kena menguasai ialah hukum akal. Pasal Tuhan kata afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Mu tak ada kepala otak ke, mu tak ada akal ke, mu tak mikir ke, mu tak tengok ke. Ada. Nah, jadi sebab tu untuk memahami hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan ini mesti kena tahu akal kita menghukum tu bagaimana. Apa hukum yang keluar? Ada Allah, apa kita nak hukum? Mesti ada Allah. Tidak ada Allah, tentu tidak. Mesti tentu tidak tu dia panggil hukum akal. Itu dia panggil wajib wasail dia panggil. Nah, wajib wasail. Macam kita lah. Nak ambil air semaya. Boleh tak kalau tak ada air? Tak boleh. Nak ada air. Boleh tak kalau tak gali telaga? Tak boleh. Boleh tak bayar syabah? Tak boleh. Maka cari duit untuk bayar syabah wajib. Tu. Cari boring orang nak gali telaga, boring air wajib. Tak ada duit, cari duit tu wajib. Pasal wajib wasail. Hukmul wasail ka hukmil maqasid. Sama. Hak Tuhan suruhnya kenal dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kayak gitu. Tapi bagaimana kita nak fa'lam annahu la ilaha illallah? Ni, akal kita kena guna. Jangan tak guna akal. Kalau tak guna akal, bak jadi orang gila. Gitu dah. Habis itu. Sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Ada soalan kalau ada. Tak ada. Tak tahu nak tanya gapo dak tu ni. Tak ada deh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian, ibu-ibu ayah-ayah, sedikit tentang perkembangan pembinaan